من يهده الله فلا مضل له تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس daripada kitab Matan Arba'in An-Nawawiyah ataupun hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berada di hadis yang ke-38. Kita berada di hadis yang ke-38, hadis berkenaan dengan pertolongan Allah ke atas wali ialah kuasa Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala. Kita contohkan Nabi Musa alaihi salam, beberapa contoh pada kuliah yang lepas. Jadi bukan kuasa Musa, sedangkan masa nak membelah laut Musa masih tak tahu, sehinggalah Allah bagi tahu pukul laut, baru dia pukul. Kalau memang membelah laut tu kuasa Musa, nescaya dia tak perlu risau sampai-sampai dia terus berbelah laut. Kalau Nabi pun menunggu Allah Ta'ala bagi arahan, apatah lagi yang bukan bertaraf Nabi. Jadi orang kita dia banyak salah faham di sini. Dia mengatakan wali itu dia ada kuasa luar biasa. Kuasa tu kuasa Allah. Jadi kita tengok di sini tuan-tuan, perkara kedua pula daripada hadis ni, muka surah 409, hal seorang yang dicintai Allah ataupun wali Allah lah. Sebagaimana telah diterangkan di atas bahawa orang yang menyakiti atau berbuat penganiayaan kepada wali Allah, iaitu kepada orang mukmin. Boleh kita kata apa? Aniaya terhadap wali Allah yang dimaksudkan ialah aniaya terhadap orang mukmin, orang yang beriman, yang mematuhinya. Makna orang mukmin ini yang mematuhi Allah, akan diperangi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihinakan dia. Akan diperangi oleh Allah dan dihinakan dia. Dan seorang itu tidak mendampingi kepadanya dengan amalan yang fardu dan yang sunat. Dan seorang itu dapat mendampinginya dengan sesuatu lebih aku cintai, melebihi apa yang telah aku fardukan kepadanya. Ini perkara pertama. Musannif atau penulis mengatakan bahawa kita kalau rasa-rasa nak jadi orang yang hampir di sisi Allah, nak jadi orang yang diredai Allah, dalam kurungannya wali Allah. Tuan-tuan, wali ni tuan-tuan tak kena orang tahu Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak ke makam yang dicintai oleh Allah, perkara pertama ialah kita buat sesuatu yang Allah fardukan kepada kita. Yang ni penting tuan-tuan, pokok dia ialah yang fardu. Tuan-tuan, kalau kita perasan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah kepada kita, semua ada yang fardu dan ada yang sunat sebagai apitan dia. Solat fardu, ada solat sunat yang apik dia. Betul tak? Puasa fardu, ada puasa sunat. Zakat, ada sedekah yang sunat. Haji, ada umrah yang sunat. Betul tak? Ada haji yang sunat dan ada umrah sebagai perkara sunat. Dan semua ni tuan-tuan, apa tujuan dia? Tujuan dia supaya yang fardu kita tu kita capai tingkat maksimum. Kalau tak mampu capai tingkat maksimum, maka yang sunat tadi akan cover. Tuan-tuan, hadis yang selalu orang baca, orang kata awwalu ma yuhasibu bihi al-'abd yaum al-qiyamah as-salah. Perkara utama yang akan dihisap bagi seorang hamba di hari kiamat ialah solat. Ya Allah kata idza salahatil a'malu kulluh. Bila dia salih, bila dia ada, bila dia bagus yang lain. Wa idza fasadatil a'mal kulluh. Bila dia fasad, bila dia rosak, maka rosak yang lain semua, solat. Sambungan hadis tu, Allah kata bila solat seseorang tu tak sempurna, diperintahkan oleh malaikat, ditanya adakah baginya solat nafilah? Adakah baginya solat nafilah? Kalau dikatakan ada, maka ambil pahala nafilahnya, maka tampung kekurangan dalam fardunya. Pernah dengar tak? Itu hadis Nabi SAW. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Jadi Allah memang sediakan yang fardu untuk kita rebut di awalnya. Yang sunat jadi aksesori. Saya selalu buat contoh dulu kan. Banyak sebelum ni pun saya sebut. Yang fardu itu amat dicintai oleh Allah.
Lepas tu Allah sambung, Allah tu wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan sentiasalah hamba-Ku itu menambahkan, mendekatkan diri kepadaku dengan yang nawafil. Nawafil ni yang nafilah, sunat. Orang kata kita ni ahli sunnah wal jamaah, dia ahli sunat wal jamaah. Asal benda sunat semua dia nak, wajib dia tak kira. Tuan-tuan tengoklah tarawih. Tidak, tuan-tuan nanti saya boleh garanti tarawih cari tempat mana nak duduk ni, pasal orang yang tak biasa datang apa. Kan? Dia mau panggil kita jadi tok imam tarawih. Tok imam tak ada tempat letak selipar. Kan? Sebab apa? Sebab ramai sangat datang. Tu belum cerita raya lagi tuan-tuan. Dia boleh tengok kita semacam je. Rupa-rupanya kita nak suruh dia tepi nak naik jadi imam. Dia tengok kita semacam je. Dia tak pernah datang. Kan? Orang tu nak jadi imam, minta tepi, dia tengok semacam. Mana lambat belakang lah dia tu. Kan? Dah lambat belakang lah. Rupa-rupanya kawan tu nak pergi depan, nak jadi imam. Sebab rajin sangat mari masjid. Rajin sangat pergi surau. Itu jadinya. Itu ahli sunat wal jamaat. Ahli sunat wal Jumaat. Dia mari maya sunat tarawih, sunat raya dan juga hari Jumaat. Hari lain lebuh kata orang Perak. Betul tak? Hari lain lebuh. Jangan jadi yang tu. Itu bukan hamba Allah yang beramal atas ilmu. Ni hadis ni cerita kita. Ilmu ambil dari mana? Daripada hadis ni. Allah kata tidak ada sesuatu yang hamba-Ku amalkan yang boleh mendekatkan diri kepada Aku melainkan dengan yang Aku fardukan, yang Aku wajibkan atasnya. Buat yang wajib dulu tuan-tuan. Bukan kita halang orang buat sunat, tapi jadikan yang wajib itu yang utama, yang sunat sebagai yang mengapit, yang tambah baik, yang menghias. Itu konsep dia, tuan-tuan kena faham. Jadi wali Allah ataupun orang mukmin, ini sifat dan cara dia beramal. Sebab tu kita kata dalam kuliah yang lepas, jadi dia kata orang tak semayang, tak apa-apa tu kan. Itu semua dia kata wali, itu tafsiran yang songsang lah, yang tak betul. Tuan-tuan ada Syekh ni meninggal lah, dia ulama besar di Kuwait. Syekh Falah Al-Mundakar. Dia meninggal masa Covid apa tu. Kalau di Kuwait dia orang hebat lah. Dia cerita dulu tuan-tuan, zaman teknologi tak apa berkembang. 7-5 minit. Tambah lagi 5 jam kita kat sini. Dulu tuan-tuan, kan? Orang cerita apa pun, cerita masa balik tu, betul tak? Masa balik baru cerita. Kalau rajin nak tulis surat, tulis. Tulis surat pun siasat orang sampai dulu. Surat tak sampai lagi. Betul tak? Tulis surat nak begitu dekat keluarga ni. Ayah dah sampai, semua alhamdulillah, Mekah ni panas semua. Ayah balik, surat sampai, ayah sendiri baca. Dululah cerita dulu. Kan? Tapi tuan-tuan, sebab tu dulu mudah orang kena tipu. Syekh Falah Mundakar kata apa? Ada geng-geng tarikat. Saya tak menghina orang tarikat ni. Tak cerita. Tapi tuan-tuan, yang kebanyakan yang terpesong ialah tarikat yang melampau. Betul tak? Dia punya percaya untuk guru dia. Kena bohong kering-kering. Tuan-tuan. Dia percaya sungguh. Mari sembahyang tu guru tak sembahyang. Tu guru tak sembahyang. Kan? Tu guru tak sembahyang. Dia macam kenapa tu guru tak sembahyang? Syekh tak sembahyang kenapa? Syekh kata Syekh sembahyang di Mekah. Masuk balik pintu sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah. Disebabkan Syekh tuan guru besar, orang percaya. Kan? Lepas tu ada orang cerdik. Dia kata Mekah sekarang ni malam. Mekah sekarang ni malam, dia kata. Negara Afrika. Mekah sekarang ni malam. Main jemaah bukan malam, dia kata. Betul ke Syekh pergi sembahyang ke sana, dia kata. Macam kita lah, tuan-tuan. Kita kata kat sini, katalah tok guru tu orang mayang jemaah di Tapah. Sebab dia guru besar, dia ada karamah, dia sembahyang di mana? Di Mekah orang kata. Tapi tuan-tuan, kita sembahyang Zuhur, dia baru lepas subuh. Dia mana sembahyang jemaahnya? Menunjukkan tok guru tak pergi sembahyang Jumaat. Tu tok guru temerang orang panggil. Tapi dulu sebab orang tak tahu perbezaan masa dan sebagainya, orang tipu kelentong je. Jadi orang percaya. Dia kata sebab apa dia boleh pergi? Sebab wali. Tu dia alasan dia. Sebab apa? Sebab wali. Tu tak pernah dengar tak cerita jenis ni?
Dia mai Jumaat, kita sembahyang kat sini, dia sembahyang kat Mekah sebab dia wali. Sebab apa? Sebab dia wali. Mana boleh? Tak boleh tuan-tuan. Sebab Mekah dengan kita beza 5 jam kalau kita. Jadi menunjukkan dia tak sembahyang, tak sembahyang Jumaat. Tak sembahyang Jumaat, tapi dia kelentong. Maka dia bukan wali. Wali ni orang yang mari dengan yang wajib dulu. Yang sunat baru datang selepas yang wajib tersebut. Jadi Syekh kata, benda macam ni pun ada cerita. Syekh Fahlan Mundaka, saya cerita dengan bahasa saya sendirilah. Dia kata jadi ada orang kena tipu bulat-bulat dengan alasan macam dia nak. Aku jumpa Nabi dia kata. Kamu jumpa siapa? Aku jumpa Nabi. Nabi kata esok raya. Boleh pakai tak? Nabi tuan-tuan. Tapi Nabi dah pesan kat kita dalam hadis, cara umat Islam keseluruhannya pegang macam mana nak sambut raya. Nabi kata sumu li ru'yatikum waftiru li ru'yatikum. Puasalah kamu kerana kamu lihat anak bulan. Rayalah kamu kerana kamu lihat anak bulan. Itu kaedah dah. Tiba-tiba dia mimpi dia Nabi kata esok raya. Boleh pakai tak? Tak boleh. Mimpi dia tak boleh pakai. Jelas tuan-tuan. Jadi mimpi kalau kita jumpa Nabi pun tidak akan ada pensyariatan yang baru dan tidak akan ada hukum yang menyalahi pensyariatan yang Nabi dah letakkan. Tak akan ada. Contoh dia kata dia jumpa Nabi, Nabi kata-kata hang tak kena semayang dah. Hang dah bagus sangat tak kena semayang dah. Tak boleh. Dia tak akan menyalahi syariat yang dah diputuskan. Tak ada. Tak akan ada. Masalah orang percaya. Dia tak payah buat sebab dia dah terlepas dah. Tak boleh tuan-tuan. Tak akan ada. Tak akan ada. Sifir dia mudah. Nabi sampai mati. Jadi hamba yang paling tekun, solat. Beribadah pada Allah. Paling bertakwa dalam dunia yang pernah ada Nabi Muhammad. Tiba-tiba orang zaman kita tak kena semayang. Tak jadi. Sifir dia mudah. Sifir dia mudah. Mari ada orang kata dia tak kena semayang. Tak ada. Kita tak percaya. Dan kita tak akan percaya. Kalau dia tak kena semayang, kenapa Nabi kena semayang juga? Betul tak? Kenapa Nabi kena semayang juga? Itu logiknya. Itu logiknya. Dia kata tak mustahil kalau Allah nak bagi ilham kat dia. Allah cakap betul kat dia. Kita tak mustahil juga hang bohong. Kan? Jadi agama ni bukan pada reka-rekaan, agama pada kepatuhan. Agama ni copy dengan paste. Copy dengan paste. Itu yang paling tepat. Kalaulah kita tengok Nabi buat sendiri semayang, kita akan ikut macam tu. Tapi ini sebab kita ada riwayat khilaf. Ini khilaf sebab kita ambil tafsiran ulama. Ulama kata ni, jadi kita ada siqah dengan ulama. Kita percaya ulama kata macam ni. Tapi kalau Nabi ada depan kita, wajib kita ikut yang Nabi buat tu. Sebab agama pada asalnya copy paste. Tapi sebab kita tak mampu nak copy dan paste, kita ikut orang yang ajar kita. Dia bawa ini hadis Nabi cakap macam ni, maka kita siqah dengan dia. Yang sebenarnya kita ikut copy Nabi, paste kat kita. Itu sebenarnya agama. Jelas tak tuan-tuan? Itu sebenarnya. Bukan kita nak langkau turun ulama, tak. Tapi saya nak kata yang sebenarnya. Tapi kerana Nabi jauh pada kita, cuma Nabi tinggal Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu ditafsirkan oleh ulama zaman berzaman. Maka kita ikut yang dia bawa. Itu sebenarnya tuan-tuan. Jadi bila ada makam-makam ni, maknanya makam ni kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kedudukan yang kita cipta, kita bina, kita istilahkan sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan apabila telah sampai ke makam yang tinggi dan mulia itu, rendahlah dan hinalah segala sesuatu darinya. Maka penuhlah hidupnya dengan amalan bakti yang bersih suci. Sedang segala gerak-gerinya adalah berputar di sekitar perbuatan yang murni. Hatinya bercahaya dengan nur ma'rifah, penuh dengan rasa takwa dan cinta, rindu kepada kebesaran dan kesucian ilahi. Usaha yang menghasilkan pendampingan kepada Allah adalah amalan yang sangat utama. Tidak ada satu pun yang dapat dinilai sebanding dengan keutamaannya. Berbahagialah hidup dan penghidupan seorang yang berjaya meningkat ke makam ini. Kerana di saat ini dia telah mencapai darjat kebesaran dan keagungan hidup yang sebenarnya. Dia telah dicintai oleh Allah kerana dia telah mencintainya dengan segenap anggota dan jiwanya. Buat apa ni tuan-tuan? Pendampingan kepada Allah dengan apa tuan-tuan? Dengan amalan yang
wajib dan sunat tadi. Bukan amalan yang tak apa-apa. Pergi duduk dalam gua 3 bulan. Sembahyang Jumaat pun tak. Sembahyang Jumaat pun tak. Lagi teruk. Tadi ada kok sunat dengan Jumaat. Ini pergi duduk dalam gua 4 bulan, Jumaat pun tak. Sunat pun tak. Oh, cerita tuan-tuan, tiba-tiba kata wali. Tiba-tiba kata wali. Tak jadi. Syarat dia, wali mesti orang yang takwa. Dan takwa mesti buat yang wajib, hias dengan yang sunat. Nanti kita tengok. Dia bagi contoh-contoh wali lah. Demikianlah. Apabila cinta Allah ditumpahkan sepenuhnya kepada orang yang berkat amalannya, maka ia menjadi seorang manusia yang bertawakal dan terpimpin. Jalan hidupnya sejahtera dan selamat. Ini adalah hal yang ditegaskan oleh hadis tersebut. Di mana Allah telah menjelaskan seperti berikut. Allah kata apa? Allah kata apa? Wa idza ahbabtuhu, dan apabila aku sayang kepadanya, kepada orang tadi yang sampai ke makam takwa, yang Allah anggap dia wali ni. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Akulah pendengaran yang dia dengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan akulah penglihatan yang dia lihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan akulah tangan yang dia petik dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah kaki yang dia langkah dengannya. Wala in sa'alani la'utiyannah, bila dia minta aku nescaya aku akan berikan. Wala in ista'adzani la'u'idhannah, bila dia minta perlindungan aku akan lindungi dia. Jadi Allah kata bila dia cinta seorang, tangan dia, mata dia, telinga dia, kaki dia, kalau siapa yang pergunakan hadis ini, dia kata kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bih, akulah penglihatan yang dengar dengannya. Maknanya dia dengar tu mana Allah dengar, mana tak ada apa yang silap. Wah, letih aku tu. Dia lihat tu mana Allah lihat, memang betul-betul lihat. Kaki dia langkah tu tak ada ke tempat yang tak betul, sebab Allah yang langkah, dia kata. Tangan yang dia buat apa pun Allah yang buat. Buat apa pun, bagi kita berdosa, bagi dia tak berdosa. Sebab apa? Allah yang buat. Tinggi sangat makam dia. Kita tengok tuan-tuan, apa syarah pada ungkapan tersebut. Dia kata menjadi pendengaran telinga yang ia dengar dengannya, menjadi penglihatan yakni mata yang dia lihat dengan dia, menjadi tangan yang ditamparkan, dipetik dengannya, menjadi kaki yang berjalan dengannya, dan jika dia meminta kepadaku aku akan berikan, dan jika dia minta perlindungan nescaya aku akan memperlindunginya. Dia kata apa di sini tuan-tuan? Inilah kesan-kesan kecintaan Allah kepada orang mukmin. Sebagai balasan dari cinta memenuhi kehendak dalam medan bakti dan dengan amal. Tengok apa kata Imam Nawawi dalam kitab ada. Imam Nawawi dalam huraiannya terhadap perkataan tersebut. Ni yang Imam Nawawi faham. Kita nak ambil yang siapa? Yang Imam Nawawi kan yang zaman kita. Dia kata apa? Boleh jadi, dia kata, bahawa boleh jadi maksud perkataannya dari nombor 1 sampai 6 tadi, hak cerita 6 perkara tadi, mata yang dilihat dengannya, telinga yang dengar dengannya, kaki yang dilangkah dengannya, tangan yang ditampak, yang dipetik dengannya, semua tu. Bahawa Allah tetap mengawas dan memelihara pendengarannya. Allah jaga. Bukan dia tengok tu mana Allah tengok. Bukan dia dengar tu Allah yang dengar. Mana Allah jaga? Kata Imam Nawawi, Allah yang jaga. Atau telinganya, penglihatannya, atau matanya, tangannya atau kakinya dari godaan syaitan. Maka orang beriman Allah jaga. Mata dia Allah jaga daripada tengok yang haram. Telinganya Allah jaga daripada dengar yang haram. Tangannya Allah jaga takut pegang, takut sentuh yang haram. Kakinya Allah jaga takut langkah ke tempat yang haram. Itu maksud dia. Tak susah pun. Tapi dia kata bila dia dah jadi super power, yang dia buat tu Allah buat. Memang power sungguh lah. Dan tak akan ada yang salah. Tak akan ada yang salah. Takkan ada yang salah. Sebab tu tuan-tuan, beberapa kuliah yang lepas tu saya ada cerita bahawa saya pergi ke seminar anjuran JPN tu kan. Yang saya kata seminar berkenaan dengan ajaran sesat, anjuran JPN dengan Majlis Fatwa Negeri Perak tu. Kan? Tuan-tuan, kebanyakan ajaran sesat hari ni, dia modus operandi dia semua dengan bermatlamatkan 2 perkara. Ajaran sesat yang terkini lah.
Yang pertama, duit. Yang kedua, seks. Maaf saya sebut. Itu je. Di hujungnya ada dua benda ni je. Dia ambil duit. Oh, bukan salah. Kan tangan aku dah Allah yang, tangan Allah yang ambil. Dia buat kerja tu dengan bini orang dan orang, bukan aku salah. Dia kata dah makam tinggi. Kan dia kata Allah yang buat semua. Dia gunakan benda macam ni. Nampak tuan-tuan? Itu salah tafsir kedudukan yang tinggi ni. Sebenarnya Imam Nawawi kata bukan macam tu. Bukan macam tu. Sebenarnya Imam Nawawi masukkan, apa Nabi masukkan, Allah masukkan di sini. Bila maksudnya akulah pendengaran yang dia dengar, akulah telinga yang dia dengar dengannya, maknanya Allah jaga telinga dia. Mata yang melihat dengannya, Allah jaga penglihatan dia. Itu kata Imam Nawawi. Senang rupanya nak faham. Dapat satu golongan dia pusing nak pergi kata dia buat satu dah tak berdosa. Salah. Inilah yang orang faham wali. Wali ni semua boleh jadi, semua boleh buat. Hujan pun wali punya apa? Punya arahan. Naya malaikat yang jaga hujan. Naya dia. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dia kata, dan boleh jadi maksudnya bahawa Allah selalu dalam hatinya ketika dia dengar, ketika dia menampar. Bila dia ingat Allah, maka tidak mahu beramal yang lain daripadanya. Boleh jadi Allah dalam hatinya masa tu, maka bila Allah sentiasa dalam hati seorang, mana kita sentiasa ingat Allah, kita nak buat tak? Tangan nak buat dosa tak? Tak nak. Mata nak buat dosa tak? Tak nak. Nah hadis kata tuan-tuan, seorang tu dia buat dosa ketika iman dia menurun. Iman dia menurun. Sebab tu hadis kata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina itu ketika dia berzina sedangkan dia beriman. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak mencuri seorang yang mencuri itu. Dalam keadaan ketika dia mencuri dia beriman. Ini maksudnya. Bila dia ada iman dalam hati dia, dia tak buat benda ni. Allah jaga dia. Itu maksud orang beriman, Allah jaga. Maksud dia macam tu. Bukan maksud dia boleh buat semua. Tangan dia tu Allah yang buat, kaki dia tu kira Allah buat semua. Tak ada dosa, bukan. Tidak ada yang maksum melainkan para nabi, para nabi. Jadi seluruh pulakan hidup seorang yang dicintai Allah adalah kepada Allah. Tidak ada sebarang ikhtiar yang dapat mengalih atau mengubah pendiriannya, dan tidak ada sebarang kuasa yang boleh memaling dari pandangannya. Marilah apa-apa godaan pun, dia tetap dengan keputusan, dengan ketetapan yang Allah dah buat. Ini orang panggil taat. Taat ni taat kepada yang ada, yang dah sedia ada, yang sedia diputuskan, itu baru kita panggil taat. Bukan dia mereka sesuatu langgar, kita panggil dia taat tiba-tiba. Kan? Bukan macam tu. Ya? Dia adalah hidup yang dalam dia adalah hidup dalam kebenarannya, asyik dengan nur ma'rifatnya, jiwanya dipenuhi taqwa, hatinya diisi zikir, tidak ada dalam kalbunya kecuali satu saja, iaitu Allah. Ini yang dikatakan oleh ahli tasawuf, ma fi qalbi illa Allah. Tak ada dalam hati melainkan Allah. Melainkan Allah. Tiada dalam hatinya kecuali Allah. Artinya tiada di dalamnya kecuali ma'rifat, cinta dan zikirnya. Sentiasa ada Allah. Sentiasa ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati sudah demikian halnya, maka pandangan hidupnya adalah tertumpu kepada kebesaran ilahi. Di samping itu lenyaplah darinya segala satu selainnya. Dirinya, nafsunya, hasrat dan kemahuannya, cita-cita kehendaknya, tidak ada kecuali semuanya itu berkhidmat kepada Tuhan-Tuhannya. Sehingga kalau ada, kalau ia bertutur dan mendengar, melihat dan memegang, berjalan dan bergerak, adalah semuanya tidak dapat dipisah dari kehendaknya, kerana tidak ada dalam ingatannya dan hati kecilnya melainkan apa yang disukainya. Allah aja. Mana perintah Allah aja. Bahasa ni tuan-tuan, putih sangat bahasa ni. Kita baca tu, kita tinggal, kita cerita makna dia lah. Akhirnya, jika diminta hajat, hajat itu dikabulkan. Ini orang beriman. Orang beriman. Tapi tuan-tuan, ini bukanlah jaminan. Bukanlah semua wali itu dia berdoa terus jadi. Tapi salah satu
yang Allah makbulkan permintaan adalah permintaan orang yang beriman. Tuan-tuan, Nabi dalam perang Uhud, Nabi berdoa tak? Doa, tapi kalah tak? Kalah. Sebab doa bukan sentiasa. Ada sebab Allah bagi keputusan yang berbeza dengan hajat kita. Betul tak? Tuan-tuan, ada Nabi tak ada seorang pun mengikut dia. Sedangkan dia berdoa siang malam dalam dakwah dia. Jadi kalau kita doa dia tak makbul, confirm tak beriman. Tak boleh. Tak boleh. Dalam satu hadis yang panjang Nabi kata, "Uridat 'alayyal umam." Dah dipertontonkan, diperlihatkan kepadaku seluruh umat. Ada pandangan kata Nabi tengok pada malam Isra dan Mi'raj, ada pandangan Nabi tengok, Nabi ditunjukkan dalam mimpi. Uridat 'alayyal umam. Diperlihatkan kepadaku seluruh umat, dia kata. Nabi kata, aku tengok kanan, fa iza sawadun 'azim. Aku tengok sana, fa iza sawadun 'azim. Dia tengok ke sana ke semua, hitam, ramai umat. Dia kata dia tengok satu, dia kata ramai umat. So apa? Wa ra'aitun nabi. Aku tengok Nabi, ada pengikutnya ramai. Wa zanantu annahum ummati, dan aku rasa itulah umat aku. Jibril kata tak. Jibril kata, hadza Musa wa ummatuh. Ini Musa dan juga umatnya, ramai umat Nabi Musa. Dan begitulah dialog berlaku. Nabi tengok satu side, fa iza sawadun 'azim, hitam, Nabi kata, ramai nampak. Nabi bertekar 2-3 kali. Dia kata, aku rasa ni umat aku. Sampai Jibril kata, ya betul itu umat aku. Nabi kata, wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt. Aku tengok Nabi dan jumlah pengikutnya ada beberapa orang je. Beberapa orang je. Beberapa orang. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Aku tengok Nabi ada pengikutnya seorang dua je. Wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku tengok Nabi ada yang tidak ada seorang pun pengikut dia. Nampak tuan-tuan? Ada Nabi yang tak ada seorang pun pengikut dia. Jadi adakah Nabi itu tak mulia? Adakah Nabi itu doa dia tak makbul? Tak. Setiap satu yang dihajati Allah bagi at-hikmah, kebijaksanaan Allah. Bukan syarat. Tetapi doa orang mukmin Allah janji. Dalam satu hadis Nabi kata, antara beberapa perkara Allah akan bagi. Allah bagi terus yang dia diminta. Allah tangguh di akhirat nanti. Allah elakkan dia daripada kecelakaan yang berkaitan dengan benda tu dan sebagainya. Jadi antara tanda orang mukmin doa dia dimakbulkan. Tapi bukan syarat bila doa dimakbulkan itu mukmin, dan bila doa tidak makbul tu dia tak mukmin. Bukan. Bukan macam tu. Dan jika dia mohon perlindungan dari mara bahaya, maka diperkenankan. Ini secara umum. Tapi kita tak boleh kata kalau wali ni dia minta tolong, minta Allah jaga, dia kena tikam pun tak mati. Tak boleh. Tak boleh cakap macam tu. Umar kena tikam mati. Dia kata Umar bukan wali, ustaz. Tuan-tuan, kalau Umar bukan wali, siapa wali? Umar bukan wali, dia kata. Kalau tahu Umar tu bukan wali, kita faham wali macam mana? Kita faham wali macam mana? Nabi kata, kalau ada Nabi lagi lepas aku, siapa dia orang tu? Umar, kata Nabi. Makna Umar ni bukan standard dia rendah-rendah, tuan-tuan. Dia kata Umar bukan wali. Maknanya takrifan wali kita salah. Kalau tuan-tuan dah kira wali-wali, tiba-tiba tak masuk Umar dalam tu, takrifan wali kita salah. Salah. Kan orang panggil Sultan al-Awliya, Sultan para wali. Siapa dia? Siapa dia? Apa dia panggil? Dia berkata ketua wali, siapa dia? Orang tasawuf, siapa dia? Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu a'lam, maka dia pandang dari mana ungkapan ni. Kalaulah tuan-tuan, sebenarnya setengah ulama dia kata wali ni semua orang beriman. Semua orang beriman dipanggil wali, dan yang paling utama kedudukan wali itu ialah para nabi, dia kata.
Kalau ikut tafsiran umum tadi, yang beriman semua dikira orang yang Allah sayang. Dan orang yang Allah sayang ni ialah wali. Dan setinggi-tinggi wali itu ialah para nabi. Semua ulama kata macam tu. Dan selepas itulah yang datang selepas mereka dan selepas mereka. Ada orang kata tak. Rasul, Nabi ni kedudukan dia lagi special daripada wali. Dia dah tentu dah yang Allah sayang. Dia maksum. Wali ni orang biasa. Tapi yang Allah sayang juga. Yang Allah sayang juga. Yang paling beriman selain sahabat, selain Nabi dan Rasul, dia itulah wali terbaik. Siapa dia orang ni? Nabi pernah cerita tak kat kita? Nabi pernah cerita tak kat kita yang siapa paling beriman dalam kalangan umat dia? Nabi cerita kat kita tuan-tuan. Siapa dia? Abu Bakar. Nabi kata kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan imam seluruh umat. Nabi kata, betul tak? Pernah dengar hadis ni? Nabi kata berat lagi iman Abu Bakar. Seluruh umat tuan-tuan, seluruh umat. Mana Abu Bakar seorang? Lepas tu hak lain semua dengan iman Abu Bakar. Nabi kata berat lagi iman Abu Bakar. Sebab apa Abu Bakar terjadi Sultanul Aulia? Saya sangsi istilah tu. Betul tak? Kalau Abu Bakar bukan wali tuan-tuan, siapa wali? Betul tak tuan-tuan? Logik angka tuan-tuan terima tak Abu Bakar sebagai wali? Abu Bakar Allah sebut dalam Quran tak? Allah tak sebut nama Abu Bakar, tapi Allah sebut kata ganti nama dia dalam Quran beberapa kali. Betul tak? Tuan-tuan takut nak jawab. Biar saya ceritalah. Tanya tak nak jawab. Baik, saya cerita tak payah tanya. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ. Ketika mana orang kafir mengeluarkan mereka dan dia adalah salah seorang daripada mereka yang berdua. Ini ketika Nabi nak keluar daripada Mekah hijrah ni. Berdua tu siapa dia tu? Nabi dengan siapa? Abu Bakar. Ada cerita Abu Bakar dalam Quran betul tak? Allah kata lagi, إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. Ketika mereka berdua duduk dalam gua. Nabi dengan siapa? Abu Bakar cuma tak sebut nama Abu Bakar je. Betul tak? Huma itu mereka berdua. إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ. Dan ketika Nabi berkata kepada sahabatnya. Sahabatnya tu siapa? Abu Bakar. Dia kata, la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, dia kata. Siapa kamu tu? Abu Bakar lah. Allah ada bersama kita. Kita tu siapa? Nabi dan Abu Bakar. Ada tak cerita dalam Quran? Ada. Walaupun tak sebut nama dia, tapi sebut dhamir. Kata ganti nama itu ialah Abu Bakar. Mulia tak dia tuan-tuan? Mulia tuan-tuan. Dalam Quran ni kalau cerita yang mulia, mulia sungguh tuan-tuan. Dia cerita pasal Maryam. Wanita yang mulia. Dia cerita pasal siapa? Asiyah. Wanita yang mulia. Orang bukan Nabi yang dia cerita tuan-tuan. Dia cerita tentang Luqman. Dia cerita tentang Imran. Semua ni orang mulia. Bukan calang-calang mulia. Kalau Allah rakamkan kemuliaan dia dalam Quran. Kalau Allah sebut orang tu teruk, jahat. Satu surah cerita tentang Abu Lahab. Teruk dah dia. Teruk tuan-tuan. Tak ada boleh lawan teruk dia. Fir'aun. Tak ada boleh lawan teruk dia. Haman. Tak ada boleh lawan teruk dia. Namrud. Tak ada lawan. Semua Allah sebut dalam Quran. Abu Bakar ada sebut dalam Quran tuan-tuan. Ada sebut. Tapi mana dia Abu Bakar dalam tafsiran wali bagi kita? Tiba-tiba Sultanul Aulia tak dapat ke Abu Bakar. Dapat ke orang lain. Nabi kata iman dia paling kuat. Kalau seluruh umat yang Sultanul Aulia yang kita masukkan tu pun dalam seluruh umat tadi. Ni pilihan raya ni mesti ada tipu. Kalau gitu keputusan dia. Betul tak? Tuan-tuan, maknanya tafsiran wali yang kita pegang tu, ada yang boleh dibaikilah. Nak kata salah, komplit tu taklah tuan-tuan. Sebab saya pernah dengar orang ceramah tu, dia kata tuan-tuan Abdul Qadir Al-Jilani, dia ceramah di Baghdad, orang Mesir dengar. Oish. Sedang Nabi tuan-tuan, Nabi hantar surat ke Hercules. Kena hantar surat. Aslim, taslim, masuk Islam, kamu akan selamat, dia tulis. Hantar surat. Nabi tu kena hantar surat. Tiba-tiba orang lepas Nabi cakap di Iraq, dengar di Mesir.
Padu. Padu. Tafsiran kita sentiasa tuan-tuan nampak yang melangkau daripada yang syariat tetapkan. Jadi sebenarnya wali ni orang beriman, bertakwa. Jadi yang paling bertakwa dalam umat Nabi ialah Abu Bakar. Tapi miss. Tak ada dalam list, unlisted. Dia tak dilistkan dalam apa? Dalam benda-benda yang sepatutnya. Jadi tuan-tuan kita tengok. Jadi tengok. Orang salaf terdahulu banyak yang telah meningkat kepada makam wali Allah sebagai hasil dari usaha pendampingan kepada Allah melalui amalan-amalan yang disyariatkan sebagaimana telah diterangkan, dan mereka adalah dari orang-orang yang dimakbulkan doa. Kalau ikut yang ukuran dimakbulkan doa ni, dia buat contoh. Di antara mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ni Nabi. Sebenarnya saya tuan-tuan, walaupun kita setuju yang disaraikan wali, tapi saya tak setuju dah bila disaraikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Bakar tak ada. Dia tengok yang ada nampak macam karamah yang besar. Tuan-tuan, Abu Bakar ada karamah tak? Tuan-tuan, karamah ni bukan tentu orang putih panggil divine power je, bukan. Karamah ni kemuliaan kerana Allah bagi kat dia yang mulia, manfaat dia tuan-tuan sangatlah banyak kepada umat. Contohnya Abu Bakar tuan-tuan. Abu Bakar dia jaga agama tuan-tuan. Zaman Nabi berlaku orang murtad, betul tak? Abu Bakar utuskan tentera, bala tentera lawan perangai murtad, dia jaga agama balik tuan-tuan. Betul tak? Tu karamah ke tak tu sebenarnya? Kalau karamah kita nampak benda ajaib-ajaib je, kita akan tolak banyak usaha-usaha ulama, banyak usaha-usaha orang hebat. Imam Bukhari jaga hadis, kumpul hadis, pastikan umat boleh berpegang dengan sumber yang betul, dan yang dia tinggalkan digunakan seluruh umat sampai akhir zaman akan kekal ni. Tapi orang samping ke dia, Imam Bukhari tak masuk dalam wali-wali yang orang kenal, dia kata. Tuan-tuan ada baca buku wali-wali tu ada Imam Bukhari. Sedangkan tuan-tuan yang Imam Bukhari tinggal kat kita tu satu karamah. Karamah tak? Sahih Bukhari tu karamah tak? Kan nak kena terbang pun ada karamah. Sahih Bukhari tu karamah Imam Bukhari, betul tak tuan-tuan? Muwatta Imam Malik, karamah tak? Imam Syafi'i rahimahullah yang turunkan fiqh dia, kefakihan dia dipegang pandangan oleh banyak umat Islam. Karamah dah tu? Karamah tak perlu kena terbang. Imam Ahmad bin Hanbal, tu semua karamah dia. Imam Nawawi rahimahullah yang kita baca kitab dia malam ni. Malam ni tuan-tuan saya boleh garanti bukan saya seorang yang baca kitab dia, betul tak? Imam Nawawi, tak ada hari orang tak baca kitab dia. Karamah dah tu? Itu karamah tuan-tuan. Itu karamah. Pahala dia sampai hari kiamat mengalir. Itu karamah. Sebab tu kita nak faham karamah ni tuan-tuan, bukan tunggu boleh terbang. Bukan tunggu siram air tak basah-basah. Bakar tak terbakar, bukan. Kalau ia berlaku pun tak apalah, memang betul. Pernah terjadi Nabi Ibrahim tak terbakar. Tapi bukan sebab Ibrahim tahan api, tapi sebab Allah yang sejukkan api. Betul tak? Allah sejukkan api. Jadi kita kena faham, karamah ni dari side yang luas, bukan tengok yang sempit. Kalau tak ada apa? Tak ada nampak magic, bukan wali. Habis tak ada. Imam Bukhari tak termasuk dalam yang kita rasa wali. Imam Bukhari tak masuk. Tidak, Omar tak masuk, Ali tak masuk, Osman tak masuk, Abu Bakar tak masuk. Nanya apakah tak masuk? Kan? Maknanya salah takrifan kita. Jadi dia buat contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia buat contoh juga Al-Ala Al-Hadrami. Saya baca gini tuan-tuan ya. Saya baca yang tu je. Saya tak nak baca yang panjang ni. Ini contoh. Sa'ad bin Abi Waqqas, Al-Ala Al-Hadrami, dan lain-lain lagi lah. Dan saya nak cakapkan tuan-tuan, yang paling penting kita mengenali wali Allah, orang paling bertakwa ialah orang yang Nabi endorsekan sendiri dan beriman. Dan Nabi endorsekan sendiri dia akan masuk syurga. Siapa dia nama ni? Sahabat kan? Sahabat. Tu Nabi kata 10 yang dijanjikan syurga. Nabi cerita secara direct. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Abu Bakar dalam syurga, Umar dalam syurga, Uthman dalam syurga, Nabi sebut. Itu semua para wali, confirm. Sebab tak ada orang yang dijamin syurga melainkan yang Nabi sebut. Melainkan yang Nabi sebut. Yang Nabi tak sebut tuan-tuan, contohnya Uthman bin Maz'un, sahabat. Dan sahabat ni kita rasa dia akan masuk syurga.
Tetapi bila seorang wanita Ansar kata ke Osman bin Maz'un ketika mana dia meninggal, orang angkat jenazah dia, seorang wanita kata wajib baginya syurga, dia kata. Nabi larang. Nabi kata, kenapa kamu kata wajib syurga? Kamu kena doa untuk dia dapat syurga, bukan kita tentukan syurga untuk dia. Kita doa supaya dia dapat syurga. Nabi kata, apa sebab kamu kata macam tu? Nabi kata, la adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku sendiri tak tahu apa nasib aku dan apa nasib kamu, Nabi kata. Wa ana Rasulullah. Sedangkan aku ini Rasulullah, dia kata. Tengok, Nabi tak bagi endorsement, tapi kita mengharapkan sahabat, kita menyangka bahawa sahabat seperti mana Allah janjikan, Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Dia masuk syurga insya-Allah. Tapi kalau yang Nabi kata dia masuk syurga, kita boleh kata dia confirm dalam syurga. Ali, Osman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair, Talhah bin Ubaidullah. Betul tak? Ini semua yang Nabi sebut. Dan ada sahabat-sahabat yang lain yang secara Nabi sebut, contoh Bilal. Nabi kata, aku dengar tapak kamu dalam syurga. Seorang perempuan yang hitam yang mari jumpa Nabi, minta doa supaya dia sembuh dari penyakit. Nabi kata, kamu nak sabar ke kamu nak syurga? Dia kata, aku nak sabar. Kamu nak sembuh ke kamu nak sabar dan dapat syurga? Kamu sakit? Ya, sakit. Nabi kata, ada dua pilihan. Doa, sembuh. Aku doa, kamu sembuh, ataupun kamu sabar dengan sakit kamu ni. Dan kamu dapat syurga. Dia kata, aku nak syurga, aku sabar. Tak sembuh pun tak apa. Nabi kata, ya, maka dapat syurga. Sebab Nabi kata dapat syurga. Jadi demo ni kita kata confirm lah. Demo akan beriman. Nabi tak akan beri confirmation kalau orang macam kita. Betul tak? Kejap ada kat surau, kejap tak ada. Kan? Tak bagi confirmation macam mana? Betul tak? Kejap jemaah, kejap tak jemaah. Betul tak? Macam kita lah. Saya lah tuan-tuan. Hujan pun tak mari surau. Orang lain peluru tuan-tuan. Mari jemaah ke kat Palestin tu. Ni peluru bukan peluru kecil. Bom lah. Sebenarnya jemaah. Kita baru hujan. Tak mari dah. Saya baik jadi api tak ada mari juga lah. Saya baik api tak ada mari juga. Kita tengok kami betul okey jugalah, api tak ada pun datang. Okey tu. Insya-Allah tuan-tuan, kita doakan kita Allah golongkan melawak juga tuan-tuan. Kita doakan supaya kita Allah golongkan orang yang beriman. Allah bangkitkan kita sebagai para wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi itu lebih kurang. Yang sampai habis ni ialah cerita tentang contoh tadi Sa'ad, Abu Ala Al-Hadrami dan sebagainya, cerita dia. Saya tak nak baca habis, tapi itu masuk wali. Tuan-tuan, ada satu lagi yang berkaitan dengan kata-kata ulama. Dikatakan Imam Syafi'i mengatakan bahawa idza lam yakun al-awliya humul ulama falaysa lillahi waliyyun fil ard. Imam Syafi'i kata kalaulah ulama itu bukan wali Allah, maka tak ada wali Allah lah kalau gitu. Jadi tuan-tuan, ulama tu yang beriman, yang wariskan ilmu, yang orang ambil manfaat dan umat dapat manfaat daripada dia, manilah yang kita katakan wali Allah, yang confirm wali Allah, wali Allah. Jadi tuan-tuan, kalau orang tanya tuan-tuan, siapa contoh wali? Kita sebut contoh wali itu Imam Syafi'i. Siapa contoh wali? Imam Bukhari. Siapa contoh wali? Imam Ahmad. Siapa contoh wali? Imam Nawawi. Siapa contoh wali? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa contoh wali? Umar. Itu wali. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena faham. Wali ni paling bertakwa sekali. Paling bertakwa sekali. Paling baik sekali. Itulah yang paling tinggi kedudukannya. Dan yang paling takwa ialah yang paling tepat ajarannya. Yang paling tepat amalannya. Yang paling betul pegangan keimanan dia. Jadi tuan-tuan, kita katakan sudah tentu yang pertama ialah para sahabat Nabi. Selepas itu ulama yang berjalan atas jalan para sahabat Nabi tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita faham malam ni siapa wali Allah dan macam mana nak dapat kedudukan sebagai wali Allah ataupun orang beriman tadi, dan siapakah contoh-contoh wali Allah. Bagi pemahaman kita betul. Pemahaman kita betul. Dan tuan-tuan, bila seorang tu wali pun tak perlu dia tak tukar jadi Tuhan. Dia tak bertukar jadi Tuhan. Orang hari ni dia salah konsep. Bila dia kata kawan tu wali, pergi mohon daripada dia. Sedangkan Allah dah ada nak minta doa. Betul tak? Tak betul cara tu. Dia mati pergi kumul kat kubur dia. Pergi sujud, pergi berdoa kat kubur dia. Tu tak betul amalan tu. Sedangkan Nabi dia kata, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad.
Ya Allah, jangan kau jadikan kubur aku ni satu berhala yang disembah nanti. Yang disujud, yang didoa padanya, yang ditawaf, yang diibadati di atas dia. Nabi tak minta ni. Tapi hari ni berbeza. Betul tak? Ramai orang tuan-tuan, dia menjadikan kubur medium tempat dia nak minta. Dengan alasan dalam tu siapa? Wali. Kan tak ada wali tu Allah. Allah pun fungsi nak makbulkan doa. Dan satu lagi secara logik tuan-tuan, kalaulah kita berhajat kepada orang dalam kubur tu untuk doa, masa orang dalam kubur tu hidup tak mati dulu, orang zaman dia nak minta kat siapa? Betul tak? Sahabat Nabi dulu sebelum dia mati duduk pergi kat kubur siapa? Kan? Itu tuan-tuan sebab tu Allah kata wa iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu minta pada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila mohon perlindungan mintalah pada Allah. Minta terus pada Allah. Kita tak perlu perantara. Tak perlu perantara dalam doa. Bila Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Mana doa tidak perlu perantara. Sebab ibadah kita hanya ikhlas kerana Allah. Satu-satunya tujuan kita. Ibadah. Termasuklah doa. Sembahyang kita ada perantara tak? Ada perantara tak? Untuk diterima sembahyang kita ada perantara tak? Tak ada. Begitu juga dengan doa. Sebab dia ibadah. Ibadah kena tulus. Satu saja tujuan dia. Doa, puasa, solat. Hanya Allah saja tujuan kita. Jadi tak perlu ada yang kita anggap sebagai wali untuk sampaikan hajat ataupun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tuan-tuan? Itu kita kena faham konsep. Hari ni ramai orang pegang konsep macam tu. Salah tafsiran dan juga tanggapan terhadap istilah wali. Tuan-tuan baca betul-betul lagi ini. Dan tuan-tuan boleh baca juga tuan-tuan. Saya nak cadangkan rujukan terbaru hadis 40. Tuan-tuan beli syarah Al-Kafi. Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kenal tak? Kenal kan? Ada tulis hadis 40 ni. Tuan-tuan beli, baca balik. Tu bahasa yang terkini lah dia tulis tu. Kita baca senang faham. Baca balik. Yang saya cerita ni baca balik. Baca balik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukuplah setakat ni. Kita berhenti di sini. Moga-moga kita dapat manfaat, dapat penambahan ilmu dan juga pengetahuan, dan kita dapat kefahaman yang sebenar. Dan juga kita mengharapkan Allah bimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang betul seperti mana sahabat fahami. Dan juga kita doakan juga supaya Allah kurniakan pahala yang memberatkan mizan kebaikan kita di akhirat nanti. Jadi sekarang ni dulu mohon maaf. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa